siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, sifat batalah. Kan tak mungkin Nabi ni bodoh boleh ditipu orang ketika berniaga, dan tak mungkin Nabi ni membohong, menipu orang ketika berniaga. Dan Nabi ni ada sifat amanah. Nabi tak pernah khianat, tak pernah tipu duit, tak pernah mengkhianati amanah yang diberi. Sebab itulah akhirnya Nabi SAW diberi kepercayaan memperniagakan barangan-barangan Siti Khadijah kemudian-kemudiannya. Kerana Nabi ada sifat amanah. Siti Khadijah tengok kalau bagi orang lain lesap kata aku dengan barang niaga aku, dengan duit aku semua lebu. Kata orang Perak, lebu. Buat lari. Tapi dengan Muhammad aku percaya dia seorang yang amanah. Maka aku beri kepercayaan pada Muhammad berniaga, bawa balik dapat keuntungan yang besar. Siti Khadijah tanya kepada Maisarah, bukan Nabi, bukan Siti Khadijah bagi je Nabi Muhammad SAW ni berniaga di Syam. Khadijah kirimkan orang kepercayaannya Maisarah ikut sekali tengok macam mana Nabi berniaga di Syam. Maka Maisarah cerita balik Nabi ni macam ni, semua bagus-bagus. Dari persitulah timbulnya rasa kasih dan cinta Siti Khadijah pada Nabi SAW. Sehingga terpikat Siti Khadijah nak menjadikan Nabi SAW ni suami. Jadi suaminya dunia sampai ke akhirat. Baik, jadi itu dia tadi. Kita dah telajak sikit cerita tentang allazi 'allama bil qalam tadi. Kemudian yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama yang Allah Taala mengajarkan al-insana manusia ma apa. Ma ni apa-apa. Isim mausul yang membawa makna apa-apa. Luas sifat dia. Sebab itu bahasa Arab ni dia bahasa yang dipilih Allah SWT untuk dijadikan bahasa Al-Quran. Kerana bahasa Arab ni cukup kaya. Bila sebut ma tu apa-apa kita boleh fikir. Ma tu apa-apa. Allah Ta'ala ajar manusia semua apa-apa saja. Tapi Allah Ta'ala tidak menurunkan semua ilmu pada manusia. Jangan lupa, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah SWT sebut dalam ayat lain, tidak kamu dikurniakan daripada ilmu melainkan sedikit. Allah Ta'ala bagi ilmu pada manusia. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi manusia supaya manusia ni boleh hidup atas muka bumi itu je. Itu pun ramai manusia yang sombong, bongkak, takbur, membesarkan diri, kufur pada Allah SWT. Tengok saja Fir'aun, tengok saja Namrud, tengok saja manusia lain yang kufur kepada Allah SWT. Tu Allah Ta'ala bagi ilmu sikit. Kalau Ta'ala bagi ilmu semua, dengan dia boleh cabar Allah SWT lagi sebagai Tuhan. Tapi Allah Ta'ala ajar manusia allamal insana. Allah Ta'ala ajar manusia itu ma lam ya'lam, apa yang tidak manusia ketahui. Bila manusia dah tahu, dah cukup. Untuk kamu hidup atas dunia ni, mencari kehidupan atas dunia ni dan menyembah aku, kata Allah SWT, cukup tu. Takat tu je ilmu Ta'ala bagi kepada manusia. Baik. Kemudian ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Kalla, sungguh-sungguh. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia itu layatgha, sungguh melampaui batas. Untuk Allah Ta'ala tegaskan, dengan ilmu yang sikit ni, Allah Ta'ala bagi sikit ni pun manusia boleh jadi satu makhluk yang melampaui batas, yang kufur kepada Allah SWT. Malah ada yang mencabar Allah SWT. Kan, seperti mana Fir'aun suruh bina bangunan tinggi, aku nak pergi capai Tuhan Musa tu. Tengok Fir'aun. Wahal Fir'aun nanti matinya di dasar laut merah. Itu dia. Baik. Ar-ra'ahu istaghna. An itu adalah zaidah. Kalau ikut penyusun terjemahan harfiah ni, an itu zaidah, tambahan saja, tak ada makna apa-apa. Ra'ahu, yakni kerana ia melihat dirinya. Ra'ahu, kerana ia melihat dirinya. Ra'a, melihat hu, dirinya, manusia ini.
Kenapa jadi dia melampau batas? Kerana manusia ni melihat dirinya apa? Istaghna. Sudah berkecukupan, dia dah hebat dah, memegang kuasa sampai dia mendakwa diri dia Tuhan. Ini Firaun. Yang manusia dah rasa diri dia hebat, oh tak ada siapa lagi yang boleh cabar aku. Tuhan pun tak boleh cabar aku. Ya, macam kata Captain Smith, Captain kapal Titanic, kata kapal ni tak boleh tenggelam, Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal ni. Oh, Masya Allah. Ini sifat bongkak manusia. Maka akhirnya dia mati bersama kapal Titanic itu di dasar laut. Kalau dia mati seorang tak apa, berapa ribu mati sama dengan dia. Ini akibat dari kesombongan dan kebongkakan manusia. Kemudian ayat yang terakhir sekali, inna ila rabbika ruj'a. Inna, sesungguhnya, ila, kepada rabbika, Tuhanmu lah, ar-ruj'a, tempat kembali. Kalau Allah Ta'ala tegaskan ayat ke-8 ini, sesungguhnya ya, tempat kembali semua manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walau hebat kamu macam mana pun, kamu asal dari tanah, kembali kamu kepada tanah yang dikebumikan, nanti kamu akan menghadap aku di padang mahsyar. Di situ aku akan tentukan, kata Allah SWT, ke mana hala tuju kamu, ke syurga ataupun ke neraka. Jadi jangan suka-suka mengatakan orang tak ada hala tuju, tuan-tuan. Dia ni manusia, dia ni buat persatuan tak ada hala tuju. Jangan macam tu. Semua kita manusia ni ada hala tuju dia, tuan-tuan. Apa hala tujunya? Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Bila? Alam akhir nanti, tuan-tuan. Alam dunia ini tempat kita singgah buat sementara, mengumpul bekal-bekalan amal untuk kita bawa pada Allah SWT ke padang mahsyar nanti. Di situ Allah Ta'ala akan kira, akan tentukan sama kita masuk ke syurga, amin ya Rabb, ataupun ke neraka, walaiyazubillah. Takut itu. Saya tak nak masuk syurga, tuan-tuan pun tak nak masuk syurga. Saya tak nak masuk neraka, tuan-tuan pun tak nak masuk neraka, kan? Tentulah kita semua nak masuk syurga. Tapi nak masuk syurga bukan free, bukan percuma. Mesti kita di dunia ini buat amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, supaya kita boleh kumpul bekal untuk bawa kepada Allah SWT, menuju menghadap Allah SWT di pada mahsyar nanti, untuk Allah SWT putuskan nasib kita, kesudahan kita. Dan kita mohon pada Allah SWT supaya kesudahan kita itu husnul khatimah. Macam kita selalu doa, Allah makhtim lana bi husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahilah hidup kami sama di dunia ataupun di akhirat nanti, selama-lamanya kehidup sebaik-baik penyudah, sebaik-baik kesudahan, iaitu syurga. Mati kita mati yang baik, dalam kubur pun baik, sampai ke pada mahsyar pun baik, masuk syurga nanti, hidup kita di dunia akhirat nanti jadi kesudahan yang baik. Dan janganlah matikan kami dengan seburuk-buruk kematian. Jangan, waliyazbillah, takut seburuk-buruk kematian. Ya Allah, kita sama-sama doa untuk diri kita dan untuk isteri, suami, anak-anak kita, semua-semua lah yang kita kenali, dan semua-semua kita ni, sama ada yang telah pergi ataupun yang masih berada hidup lagi, dan yang akan hidup nanti, insya-Allah, anak-anak cucu kita, kan? Anak-anak kita hidup dah, cucu kita tak tahu. Tuan-tuan yang dah bercucu, cicit pula keturunan kita. Yang kita pun nak, bukan kita saja, bukan untuk nenek moyang kita, tapi keturunan cucu kita nanti, semuanya begitulah adanya, insya-Allah. Jadi itulah habis kita membincangkan hukum tajwid dan terjemahan harfiah untuk ayat 1 hingga ayat 8 surah Al-Alaq ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, ya, kita akan, kalau diikutkan lagi 2 minggu lah, lagi 2 minggu, kalau ikutkan sepatutnya malam besok gilirannya tu 10, tu pada 10 Ogos kita awalkan, jadi sebab dia ada masa ni kita awalkan, InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada 2 minggu dari sekarang, iaitu pada 24 Ogos 2020. InsyaAllah kita akan terus, kita akan mulakan kupasan tafsir ayat 1 hingga ayat 8
Ya, tajuknya hikmah surah Alaq ini, hikmah kejadian manusia dan pengajaran tentang membaca dan menulis, ya. Dalam kitab At-Tafsir Munir ni, muka surat 308, ya. Muka surat 308, insya-Allah. Dengan izin Allah SWT, kita akan bertemu pada 24 Ogos 2020 nanti, insya-Allah. Ya, dah masuk tahun baru 1442 Hijrah nanti, insya-Allah. Dengan izinnya kita dah masuk, kita akan masuk ke tahun baru nanti, insya-Allah, pada kuliah kitab At-Tafsir Munir yang kedua nanti pada bulan Ogos, insya-Allah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsikan pada malam ini manfaat kita bersama. Boleh kita kena pada bagaimana itu kita mati berdoa Allah SWT kita bersama. Solusi anak kita akan baik dunia apa ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang dikongsikan dalam kuliah ini yang terkasar bahasa dalam kita senantiasa mohon ampun, maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Dan bertemu kita lagi pada kuliah tafsir Tafsir Munir yang akan datang, ya. Wallahu rasul alam barakallahu fikum. Aku lakukan azab azim li walakum. Kita akhir kuliah kita malam ini dengan atas tasbih al-kafarah satu asal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولانا محمد رسول الله اللهم ارحم جميع هذا ما تفرج بعدي تفرج معصومة اللهم إنك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شر وما فرج جمهور وشتت وتوزع وسلم من كلابي يبقى حال جبار منتقم يا الله يا الله يا الله الله يا منزل الكتاب ويا مجلس السحاب وهزم الأحزاب اهزم ووصلنا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن ربنا زين مصطفى ما يكون ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك مصير ربنا تقبل منا دعانا مسلما لمنا ولقاءنا وعمل في هذه الليلة المباركة من الشهر ذي الحجة السميع العليم تب لنا يا مولانا إن تتوهب لنا فيها اسمنا تبتنا فيها السماء دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم وينا بكم تقوى كريم بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.